Hello, Assalamualaikum and very good morning to all students. Selamat pagi. Okay, adakah kamu sudah bersedia untuk belajar? Okay, today we will learn about the bab 10 kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okay, so kita pergi kepada satu persatu. Okay, dalam chapter ini, dalam bab ini kita akan belajar mengenai perubatan tradisional dan perubatan moden dan perubatan komplementari, radikal bebas, antioksidan dan produk kesihatan. Okay, hari ini kita akan belajar mengenai perubatan tradisional, moden dan komplementari. Sebelum itu saya nak memperkenalkan apa itu perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Okay. So, perubatan tradisional ini adalah perubatan yang selalunya berasal daripada tumbuh-tumbuhan semula jadi ataupun haiwan-haiwan semula jadi. Selalunya untuk merawat penyakit lah. Dah kita ciri-ciri dia kita dah amalkan ya, diwarisi daripada turun-temurun, daripada dulu nenek moyang sampai sekarang. Pembuktian secara pengalaman, keberkesanannya lebih perlahan dan dia ambil masa, take time. Dan merawatan menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan dan haiwan, kos rawatan yang rendah. Contohnya macam kunyit, aloe vera untuk merawat muka, kulit muka, tongkat ali. Itu adalah salah satu contoh perubatan semula jadi. Rawatan perubatan moden. Moden pula ia adalah daripada kajian sains kesihatan dan bio perubatan. Yang melibatkan perubatan klinikal dan penyelidikan. Ciri-ciri dia, kos rawatan dia mahal. Dia menggunakan ubat-ubat sintetik dan menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, laser, radioterapi, lebih berkesan dan cepat dan terbukti keberkesanannya. Ini yang kita gunakan sekarang di hospital-hospital di seluruh dunia. Perubatan moden. Semua itu sudah dikaji. Dia dah rawat, dia akan test dulu ubat dia dan dia tengok adakah berkesan ataupun tidak. Yang ketiga, perubatan komplementari yang mana dia berasal daripada budaya sejak zaman berzaman. Contohnya macam akupunktur, homeopati, itu adalah perubatan komplementari. Yang mana ciri dia tidak melibatkan apa-apa pembedahan ataupun jahitan dan tidak menggunakan ubat-ubat terapeutik ataupun dadah sintetik bahan kimia dan mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. Selepas itu kita nak belajar apa sebenarnya maksud ubat. Ubat yang kamu ambil ni, dia adalah dadah. Dadah ataupun bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat dan mencegah penyakit. Kalau ubat tradisional ni selalunya daripada ubat-ubat tumbuhan semula jadi ataupun haiwan. Dia dah digunakan sejak kita nenek moyang kita. Contohnya aloe vera. Aloe vera untuk kulit. Ginseng, selalunya kaum Cina lah untuk memelihara kesihatan badan. Halia, ini halia yang untuk membuang angin. Ini pokok bunga raya untuk kawal masalah rambut. Quinina ataupun kayu manis untuk mengubat penyakit malaria. Ubat-ubat moden pula, ini adalah ubat moden yang sekarang kita guna secara meluas kat farmasi ada, hospital, kalau kamu sakit doktor akan bagi. Terdapat 3 jenis ubat moden. Yang pertama analgesik, yang kedua antibiotik, yang ketiga dan psikoterapeutik. Analgesik ni dia fungsi dia untuk melegakan kesakitan. Contohnya paracetamol atau Panadol. Panadol tu jenama. Nama Panadol tu, nama ubat Panadol tu kita panggil dia adalah paracetamol. Ataupun ubat untuk analgesik, aspirin dan kodin. Antibiotik. Antibiotik ni berfungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria.
Okay, kalau kamu sakit yang dalam masa jangka yang lama, contohnya demam dah seminggu, okay, doktor confirm dia akan bagi ubat antibiotik dan doktor mesti akan cakap kamu kena habiskan ubat yang dibagi. Walaupun kamu dah sihat, kamu kena habiskan ubat yang dibagi untuk apa? Memastikan bakteria dihapuskan. Contohnya penicillin dan streptomycin. Okay, antibiotik ya. Okay. Ketiga, psikoterapeutik. Okay, psikoterapeutik ni untuk pesakit psikiatrik lah. Sakit gila, kita panggil gila ataupun penyakit jiwa. Okay, yang mana psikoterapeutik ni selalu dia menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan kelakuan. Okay, ada 3 jenis ubat psikoterapeutik. Yang pertama, stimulan. Yang kedua, antidepressant. Yang ketiga, antipsikotik. Okay, stimulan ini untuk merangsang dan mengaktifkan otak, badan dan perasaan pesakit. Antidepresan pula mengawal kemurungan. Okay, contohnya impramin dan amitriptyline. Okay, antipsikotik untuk ubat penenang. Okay, pernah tak kamu rasa macam gemuruh, rasa berdebar-debar, rasa tiba-tiba takut? Itu adalah ubat. So, doktor akan bagi kamu antipsikotik yang mana ubat untuk tenangkan perasaan kamu. Okay, contoh ubat dia tranquilizer, barbiturat, dozapine and haloperidol. Okay. So, ada 3 jenis ubat moden yang digunakan seluruh dunia. Okay, perubatan komplementari ni pula, okay, dia memastikan pesakit sihat secara holistik yang merangkumi fizikal, mental dan emosi. Contoh-contohnya akupuncture. Okay, akupuncture ni pernah tak tengok jarum yang dicucuk dekat tubuh badan? Okay, mana dia akan cucuk dekat titik-titik pada kulit, yang mana kita sebut dia sebagai titik akupuncture, dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan lembut. Okay, ini kenapa? Untuk merangsang sistem saraf dan melegakan kesakitan. Yang kedua, kiropraktik. Okay, yang mana dia tidak menggunakan ubat. Okay, sebaliknya kemahiran ahli kiropraktor untuk membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Okay, kiropraktor berkesan untuk merawat sakit belakang, leher, sendi dan sakit kepala dan kecederaan sukan. Okay, kiropraktik selalunya ahli-ahli sukan, dia akan ada orang yang akan mengubati pesakit kecederaan sukan. Okay, seterusnya urutan tradisional, yang mana pernah tak kalau kamu terjatuh, maka kamu akan bawa kamu berurut, terseliur, tangan terseliur. Selalunya dia akan orang yang mahir lah yang akan mengurut secara tradisional. Dia gunakan tangan, jari ataupun penumbuk, yang mana untuk melegakan kesakitan atau ketegangan otot. Okay, yang seterusnya homopati. Homopati diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan atau dimaklumkan. Contohnya demam, rasa sakit dan batuk. Okey. Okey, seterusnya adalah homopati. Okey, homopati ini digunakan untuk demam, menguatkan, melawan penyakit yang menyerang. Okey, kemudian seterusnya adalah terapi herba, yang mana menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat. Okey, pengguna herba ni lebih diyakini oleh ramai sebab apa? Dia tak ada kesan sampingan dan bersifat semula jadi. Okey, dan tidak mengandungi dadah atau memudaratkan kesihatan. Okey. So, ubat-ubatan ini, okey, apakah perbezaan ubatan manusia dan ubatan sumber semula jadi? Okey, ubatan manusia ini dihasilkan secara komersial untuk kegunaan ramai.
Okey, kemudian ubat semula jadi contohnya digunakan daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Okey, dan perlu diambil, umpatan manusia perlu diambil secara berterusan. Kemudian ubat daripada sumber semula jadi diambil daripada diamalkan berterusan dalam jangka masa yang lama supaya berkesan. Ubat buatan manusia, ubatan manusia pula bukti penyembuhan berdasarkan ujian klinikal. Tapi untuk semula jadi melalui kepercayaan dan pengalaman yang terdahulu. Kemudian ubat buatan manusia mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat doktor dan pesakit tidak mengikut dos yang betul. Kemudian untuk ubat semula jadi berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat doktor dan pesakit tidak mengikut dos yang betul. So sama sahajalah. Seterusnya kesan penyalahgunaan ubat-ubatan tradisional. Yang pertama, dia menyebabkan kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Yang pertama, menyebabkan kematian, menyebabkan kesan sampingan teruk seperti alahan, alergik ubat itu kurang berkesan melawan penyakit, maka penyakit yang diubati tidak sembuh dan menyebabkan ketagihan ubat jika diambil secara berlebihan seperti ubat batuk. Itu sahaja untuk recording kita hari ini. Sila buat latihan praktis formatif dan buku kerja dan sedikit nota. Sekian.